Kepada Ad kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Hud AS. Maka apa kata Nabi Hud? Mesej dakwah yang pertama. Dia berkata, ya qaumi, wahai. Bila sebut wahai itu menunjukkan apa? Kasih sayang. Bahasa tu kena tunjuk kita sayang pada orang yang kita dakwah, walaupun asalnya dia kafir. Sebab kita nak dia dengar. Bila nak dia dengar, kena tunjuklah kita suka pada dia. Jangan cakap dengan kasar. Awal-awal lagi dah tunjuk benci. Macam mana dia nak dengar? Wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kamu Allah. Kenapa kena sembah Allah? Nabi Hud bagi tahu sebab. Kenapa kena sembah Allah saja? Sebab malakum, tidak ada bagi kamu min ilah, mana-mana Tuhan. Tidak ada bagi kamu dari mana-mana Tuhan. Mana Tuhan berbentuk berhala ke, nafsu ke, pokok ke, matahari ke, tidak ada. Ghairuhu, selain. Okey. Jadi mesej dakwah semua para nabi dan Allah rakam dalam Al-Quran satu je, iaitu mengajak u'budullah, mengajak manusia sembah Allah. Pengajarannya apa? Nabi ni hebat kan? Rasulullah paling hebat. Tapi Nabi tak pernah ajak kaum Quraisy ikut aku dan fanatik pada aku. Tak. Walaupun sehebat mana pun Nabi dan Rasul, semua ajak sembah Allah. Mana Rasul tu hanya penyampai sahaja. Bahkan Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, la tatruni kama ataratil yahud wan nasara. Jangan kamu fanatik pada aku sebagaimana orang Yahudi dan Nasara fanatik kepada nabi mereka. Jangan. Jadi daripada hari pertama lagi, kalau kita sebagai pendakwah, kena jelas, kena clear. Ajak orang kepada Allah. Bukan ajak pada kumpulan, pada NGO, pada jemaah, pada parti, pada tok guru. Bila ajak pada parti, bila ajak pada tok guru, bila ajak pada kumpulan, itulah punca perpecahan. Betul? Dan akhirnya pada Tuhan kata, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini ayat Quran. Apa maksud? Setiap parti, setiap kumpulan, setiap puak dengan apa yang di sisi mereka, mereka berbangga. Apa yang di sisi mereka, bukan di sisi Allah, bukan di sisi Rasul. Betul tak yang berlaku hari ini? Jadi salah daripada hari pertama lagi, iaitu mereka tak jelas ajak kepada Allah. Bila tak ajak pada Allah, dia akan ajak pada apa? Mestilah sama ada pendapat dia, ataupun guru dia yang dia fanatik, ataupun kumpulan dia yang dia rasa kumpulan dia yang paling betul. Kumpulan lain semua, oh bahaya. Betul tak? Inilah punca perpecahan. Sebab dia tak ajak mentauhidkan Allah, tapi ajak pada kumpulan. Sebab tu cuba kita fikir. Pernah fikir tak? Kalau kita tengok mana-mana pengajar lah, di universiti, di sekolah, di ma'had, di masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh, kalau kita perasan biasa ikut kuliah kan, jelas tak pendakwah tu penceramah ke ustaz ke ajak orang supaya sembah Allah? Jelas tak ajakkan mereka? Apa dia? Tak jelas kan? Buktinya apa? Semakin lama dia mengajar, orang tak semakin dekat dengan Allah. Orang tak semakin dekat dengan Al-Quran. Dan lagi parah apa? Orang semakin fanatik pada guru. Dan lagi teruk apa dia? Orang semakin benci orang yang berbeza dengan guru dia. Betul? Bila kita dengar asalnya kita suka pada guru tu, bila dengar guru ni kita jadi benci pada guru tu. Betul kan? Pada guru tu orang Islam, solat sama dengan kita. Akhirnya menimbulkan kebencian sesama Islam. Sebab bukan mesej dakwah tak jelas, bukan ajak pada Allah. Cuba buka surah An-Nahl 125. Okey. Uduk ni fi'il amar. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amar ni menunjukkan perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Wajib apa ni? Wajib berdakwah. Uduk berdakwalah. Tapi berdakwah ajak kepada apa? Ila sabili, ajak
Allah tak sebut ajak siapa, tapi kita fahamlah. Ajak siapa ni? Ajak manusia lah. Takkan nak ajak kambing kan? Ha? Ajaklah, dakwalah manusia kepada apa? Jalan. Apa mana jalan Tuhan engkau? Kenapa jalan ni disandar pada Allah? Sama dengan sabilillah, sabili rabbika. Ada dua sebab. Pertama, disandar pada rabbika ialah sebab jalan ni Allah yang buat. Bukan Nabi Muhammad, bukan ulama. Jalan ni sendiri Allah yang tetapkan, ihdinas siratal mustaqim. Maka sebab tu Allah namakan jalan ni jalan dia, sabila rabbika. Sebab pertama. Sebab kedua, sabila rabbika ialah jalan ni sahaja yang menyampaikan kamu pada Tuhan engkau. Jalan lain tak akan sampai. Makna dakwah, mesejnya pada, matlamatnya pada, supaya manusia sampai pada Tuhan, supaya manusia kenal Tuhan, mentauhidkan Allah dan beribadat padanya. Bukan semakin fanatik pada mazhab ke pada guru. Jelas tak? Sebab tu zaman Nabi, bila Nabi ajak orang kepada Islam, orang Islam bersatu ke semakin bergaduh? Bersatu. Yang bergaduh siapa? Kafir dengan Islam. Semakin Nabi berdakwah, semakin orang Islam berkasih sayang dan semakin nampak pertembungan dengan orang kafir. Tapi sekarang, ceramah ke, kuliah ke, semakin nampak umat Islam berkasih sayang ataupun semakin berpecah, benci membenci. Dan semakin nampak tak permusuhan dengan orang kafir? Tak nampak. Betul tak? Makna apa tu? Sebab dia tidak ajak pada Rabbika. Dia ajak pada pendapat, pada mazhab, pada guru, pada jemaah, pada parti. Wahaya.